Baik, kita sambung muka surat 63, susunan saf. Bagaimana susunan saf yang dituntut dalam syarak? Susunan ni maksudnya kalau ada kanak-kanak macam mana? Ada perempuan muslimat sembahyang macam mana? Mana duduk dia? Kalau ada orang lelaki dua orang, seorang macam mana? Ini kita nak tengok supaya kita kerja buat kita ni menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub dalam hukum fiqh solat. Kita tengok. Baik, kita baca. Mana tuan-tuan yang ada kitab, sila buka muka surat 63. Yang belum ada kitab, sila dapatkan kitab. Belikan kitab. Selalu diperingat-ingatkan. Kerana orang yang ada kitab ni tak sama dengan orang yang tidak ada kitab. Dari segi pahala pun dah berbeza. Jadi tuan-tuan dapatkanlah. Baik, yang pertama, jika tidak ada yang mengikuti imam melainkan seseorang lelaki sahaja, sama ada dia sudah baligh ataupun masih kanak-kanak, dia hendaklah berdiri di sebelah kanan imam. Kalau ada seorang lelaki ataupun ada seorang kanak-kanak, mana berdua lah, ada dua orang je, maknanya seorang jadi imam, seorang berada di sebelah kanan. Sebelah kanan tu rapat, bukan duduk di belakang, mana dia menghampiri, jangan menyamai dia lah, ataupun jangan memotong imam tu di belakang sedikit. Dan solat berjamaah ni, kalau nak ikut hukum fiqh, hukum ni lah, fardu kifayah tu, sekurang-kurangnya mesti 3 orang. Katalah surau ini kan, memanglah 2 orang tu dah dianggap berjamaah, tapi dari segi fardu kifayah tak lepas. Katalah masjid ni ada 2 orang je, belum lepas, tak boleh sembahyang ni, kena tunggu, kena panggil lagi seorang. Mesti ada sekurang-kurangnya 3 orang. Maknanya imam di depan, belakang tu 2 orang makmum. Kalau berdua saja, seorang imam, Tok Bilal belah kanan dia, belum terlepas fardu kifayah. Maksudnya berdosa lah orang yang tak sembahyang macam ni, sebab 2 orang kan. Dan bila solat berjamaah ni, pahala yang paling besar mesti sekurang-kurangnya 3 orang. 2 pahala dia kurang, walaupun dia sembahyang berjamaah. Pertama, fardu kifayah dia tidak terangkat, tak lepas fardu kifayah kalau sembahyang di masjid lah. Kalau di rumah tak apa. Yang kedua, dia 2 orang ni pahala dia kurang. Kenapa kurang? Mesti ada sebab. Memang berdua tu solat berjamaah, tapi pahala dia kurang. Sehingga kan fardu kifayah tu tidak terangkat kalau sembahyang di masjid. 2 orang tu tak terangkat lagi, belum sempurna, belum cukup sah. Kerana bila 2 orang, dia tidak ada saf. Boleh seorang imam, belah kanan makmum. Dia tidak membentuk satu saf kat belakang, tak ada saf pun. Saf pertama tak ada. Imam memang tak ada saf, imam memang duduk depan. Sebelah kanan tu dah makmum, dia tak ada saf. Saf ini mesti ada sekurang-kurangnya 2 orang. Bila ada 2 orang di belakang imam, maka wujudlah saf yang pertama. Sebab itulah saf ni sangat penting tuan-tuan ya. Saf ini menentukan kesempurnaan solat berjamaah. Nabi menyebut sawu sufufakum fa inna as-safi min tamamis solah. Saf itu merupakan kesempurnaan solat berjamaah. Kalau berdua tu tak sempurna. Boleh Jadi kalau ada kanak-kanak, berdua saja duduklah sebelah kanan. Dan jangan duduk sebelah kiri. Sebelah kiri hukum dia makruh. Katakan berdua, seorang duduk belah kiri, makruh. Kecuali lah belah kanan tu ada dinding, jadi dia nak berjamaah juga, maka tak apalah belah kiri. Tapi kalau kawasan yang luas, ambillah di sebelah kanan, sekiranya berdua orang. Baik, kita baca lagi. Jika dia berdiri di sebelah kiri atau berdiri di belakang imam, solatnya tidak batal tetapi makruh. Ataupun sembahyang 2 orang, seorang imam, seorang makmum belakang, makruh. Makruh tu bagi makmum yang seorang tadi, kerana dia tidak lagi membentuk saf. Seorang-seorang terpacak tu belum saf, mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Maka sebab itulah kalau kita datang, katakan sembahyang berjamaah macam ni, dulu kita rapat kan, tiba-tiba kita seorang last kali datang, kita nak masuk, saf dah penuh, dulu saya dah sebut. Jadi kita buat seorang-seorang kat tengah tu, hukum dia makruh. Jangan Jadi nak buat macam mana? Kalau kita seorang-seorang dia, kita kena pergi sebelah kanan, dulu saya dah sebut, Haji Bakar ingat kan, di sebelah kanan, tarik kawan di depan tu untuk membentuk saf yang baru. Bila ada 2 orang, tarik dia. Jadi adalah 2 orang dekat situ, dapatlah saf yang baru. Kalau dia terpacak kat situ,
Boleh, tapi hukum dia makruh. Makruh tu tak dapat pahala lah. Dari segi soft tak dapat pahala. Sembahyang sah. Jadi maknanya jangan sembahyang sebelah kiri kalau berdua, ataupun seorang belakang. Jadi dua orang, imam seorang, belakang seorang. Hukum dia makruh. Mesti rapat sebelah kanan bersama imam. Dekat-dekat menghampiri tumit imam. Baik. Jika imam boleh mara ke hadapan atau ni betul. Jika ada seorang makmum lain datang, maka hendaklah dia berdiri di sebelah kanan, sebelah kiri imam. Kalau ada dua orang asalnya, tiba-tiba datang lagi seorang makmum. Jadi di situ ada dua pendapat. Boleh dia berdiri sebelah kiri imam, yang seorang ni memang dah sebelah kanan dah, yang rapat dengan imam. Datang kedua, dia rapat sebelah kiri pula. Boleh. Tapi bila tiba keadaan sedemikian, imam kena bergerak ke depan. Boleh faham dia macam ni lah. Imam depan sikit je, kiri kanan ada makmum. Ada makmum lah. Makmum lelaki. Jadi itu boleh, mana imam kena ke depan. Tapi yang paling biasa kita buat bila ada dua orang imam, makmum yang rapat dengan imam, makmum yang kedua tu dia belakang, duduk belakang, dengan harapan makmum yang sebelah imam tadi undur ke belakang. Yang biasa kita buat lah. Itu pun boleh. Yang itu yang banyak kita buat lah. Tapi kalau dia buat sebelah kiri, boleh. Tak ada masalah. Tapi imam kena bergerak ke depan. Bila imam bergerak ke depan, maka makmum sambung, cantumkan balik. Imam ke depan ada ruang kosong kan. Boleh. Jika imam, maknanya jika imam boleh mara ke hadapan atau kedua-dua makmum itu boleh berundur ke belakang, kerana masih ada ruang yang luas di kedua-dua pihak, maka bolehlah imam itu tampil ke depan atau bolehlah kedua-dua makmum berundur ke belakang. Inilah yang lebih afdal. Yang lebih afdalnya makmum yang bergerak. Makmum yang bergerak. Jadi imam diam, makmum yang kedua datang, dia duduk belakang, dia takbir Allahu Akbar. Dia ada satu lagi tuan-tuan, ada dua kaedah lah. Macam mana dia nak beritahu kawan yang rapat dengan imam ni, ada dua kaedah. Iaitu sama dia takbir Allahu Akbar, dia cuit bau kawan yang depan ni, ataupun memadai takbir saja. Allahu Akbar, kuat-kuat, bagi makmum yang sebelah imam tu dengar. Jadi bila dengar, makmum tu kena undur lah. Yang ini lebih afdal. Boleh jadi jangan buat sebelah kiri, sebelah kanan. Itu yang dapat sunnah dia. Sebelah kiri ni makruh. Baik, yang kedua, jika yang datang mengikut imam itu dua orang lelaki atau seorang lelaki dan seorang kanak-kanak, maka hendaklah kedua-duanya berdiri di belakang imam dalam satu saf. Kalau dua lelaki buat satu saf lah, ataupun seorang lelaki, seorang kanak-kanak pun buat satu saf. Jangan kita letakkan kanak-kanak tu belakang seorang-seorang, jadi makruh pula. Jadi kalau kanak-kanak pun walaupun dia seorang kat belakang, maka dia tidak membentuk saf sebenarnya. Jadi biar rapat berdua. Kalau boleh yang kanak-kanak tu dah akhir balik lah, dah bersunat. Kerana dia tidak memutuskan saf. Kalau dia belum bersunat, maka dia memutuskan saf sebenarnya. Kalau mazhab Syafi'i lah. Jadi kanak-kanak tu sebaik-baiknya dah bersunat. Kalau tak sunat tu kita kena letakkan dia belakang lah. Kalau seorang boleh tuan-tuan Okey, kita sambung muka surat 64. Kalau tuan-tuan ada soalan, terus ajukan. Soalan tu sebenarnya lebih penting. Kitab ni tuan-tuan boleh baca. Soalan tu kita perkara-perkara yang kita muskilkan. Kalau tak ada, saya baca. Yang ketiga, jika yang datang mengikut imam hanya wanita sahaja, seorang wanita, maka mereka hendaklah berdiri di belakang imam dalam satu saf, sama ada seorang atau ramai. Kalau muslimat lain. Muslimat kata dia seorang je kan, berdua, dia suami isteri katakan. Suami isteri, kalau ikut hukum fiqahnya, suami di depan, isteri di belakang. Berdiri seorang-seorang. Bukan isteri berdiri sebelah suami pula. Kan lain pula jadi kan sebelah. Dia kena ke belakang. Sebab maknanya kalau muslimat dia seorang, dia terpaksa duduk seorang lah. Walaupun dia tak dapat saf, dia kena duduk seorang. Susunan dia. Jadi suami di depan, isteri di belakang.
Okey. Sama ada ramai ataupun seorang. Kalau ramai memang kena belakang lah, belakang lelaki tadi, imam lelaki. Baik, yang keempat, jika yang datang mengikut imam itu seorang lelaki atau seorang perempuan atau seorang kanak-kanak dengan seorang perempuan, maka hendaklah lelaki atau kanak-kanak lelaki itu berdiri di sebelah kanan imam, manakala perempuan berdiri di belakang lelaki atau di belakang kanak-kanak lelaki. Kalau kita ikut susunan tuan-tuan, imam di depan, belakang imam makmum lelaki dewasa. Kalau dua orang lah. Kalau makmum lelaki dewasa seorang, maknanya dia seorang kan, dia rapat dengan imam lah kalau berdua. Tapi kalau dah ramai, maknanya imam di depan, makmum lelaki dua orang katakan di belakang, ada kanak-kanak pula dua orang juga di belakang makmum lelaki, kanak-kanak tadi. Sebab kanak-kanak ada dua orang kan, di belakang makmum lelaki, dan belakang kanak-kanak baru makmum perempuan. Boleh? Susunan dia begitu. Mana di belakang imam tu. Kalau seorang yang kita ke kanan, yang lain tu semua di belakang imam. Kalau ada khunsa, macam mana khunsa? Tadi perempuan kan? Ini ada khunsa. Khunsa memang ada. Bukan maknya. Maknya jantina satu, lelaki. Perangai dia perempuan. Ataupun penkit tu perempuan. Perangai dia lelaki kan? Kalau maknya dia sama dengan perempuan lah, sebab dia perempuan. Pondan ni perempuan. Tapi kalau khunsa ni dia ada dua alat. Ada dua jantina. Maka dia kedudukan dia di belakang kanak-kanak. Imam, jemaah lelaki dewasa, belakang tu kanak-kanak, belakang kanak-kanak khunsa. Dan belakang khunsa baru muslimat, baru perempuan. Perempuan ni last sekali. Faham Susunan dia begitu. Jadi sebab itu kita kena faham di sini. Di sini tak sebut khunsa. Khunsa ada. Khunsa ni dia depan daripada muslimat lah, dia depan perempuan, dan belakang perempuan pula di belakang khunsa kalau ada lah. Kalau tak ada khunsa, perempuan di belakang kanak-kanak. Belakang kanak. Ada soalan? Aurat. Dia kena beritahu lah. Kita tak kena kan, kadang-kadang dia pakai songkok, pakai sorobat macam lelaki kan, dia kena istiharkan lah. Saya ni khunsa kan, ada dua. Jadi bila semayang tu, dia tak boleh sama dengan muslimat, tak boleh sama dengan perempuan. Dia kena di depan perempuan. Jadi memang jarang berlaku tapi yang kita tak nampak ni, zahirnya tak nampak, dia kena buat pengistiraan. Barulah semayang dia mengikut sunnah. Sebenarnya semayang macam mana pun boleh, tapi tak ikutlah hukum syarak ni. Syarak tu dia siap hukum susunan tu dah ada. Gitu kalau tak istiar kita tak tahu mana jenuh nak cek. Jangan. Pakai Iyalah, maksudnya dia khunsa ni, dia kadang-kadang dia dua jantina, tapi mana yang dia lebih dominan ni, maknanya dia lebih, adakah sikap perempuan ke lelaki ke kan. Tapi dia tetap khunsa, mesti semayang dia di belakang kanak-kanak. Saya pun tak nak jumpa. Tak nak jumpa. Dihukum begitu. Khunsa ni kan. Okey. Ya. Bagus. Tahu tu okey. Saya nak baca hadis sekejap. Okey, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sufur rijal awwaluha wa syarru akhiruha. Maksudnya saf lelaki yang paling baik adalah di hadapan sekali berbanding saf di belakang. Mana saf belakang ni saf yang kurang baiklah. Sebab tu lelaki penuhkan saf di depan. Zaman Rasulullah bila nak semayang terpaksa membuat undian nak merebut saf pertama tu. Kita tak ada perasaan macam nak ke depan. Zaman sahabat nak ke depan, dah penuh orang.
Kalau boleh undi lah, dia nak undi kerana nak mendapat saf yang pertama. Baik. Manakala hadis yang seterusnya Nabi menyebut wa khairu sufun nisa. Maknanya saf perempuan yang terbaik akhiruha wa syarru awaluha. Saf perempuan yang paling baik, saf yang paling belakang. Dah timbul soalan tadi kan. Bila pandai belakang, paling belakang tu, kenapa paling belakang tu paling baik saf perempuan? Kerana dia paling jauh dengan lelaki. Bila saf perempuan belakang sekali, lelaki depan sekali, memang dah berjauhan lah. Yang kurang baik ni saf lelaki yang paling belakang dengan saf perempuan yang paling awal. Kerana dia dah macam nak bersambung. Katalah ada muslimat kat situ kan. Saf lelaki yang belakang sekali, yang dekat-dekat dengan perempuan, dan perempuan pula yang depan sekali dekat-dekat lelaki, itu saf yang kurang baik. Nabi menyebut kurang baik. Jadi perempuan yang baik belakang sekali, lelaki yang baik depan sekali, belakang imam. Itu saf lelaki paling baik. Jadi maknanya jauh mana Sebab itu kalau muslimat, kalau ada tempat ruangan muslimat bila masuk dalam ni dia punya tu, lansir tu, dia jangan duduk di depan. Jangan duduk di depan lansir tu. Di belakang sekali, dekat dinding, dekat tingkap tu. Jadi yang mana kemudian, pasalah bila dah penuh belakang, dia kena ke depan. Bila ke depan tu kurang baik. Muslimat bila dia lagi ke depan, dia kurang baik. Ini kadang-kadang muslimat ada yang tak setuju. Ustaz macam mana? Patutnya depan lah yang baik. Dekat dengan Tok Guru, dia dengar kuliah lain. Semayang ni. Semayang berjamaah di belakang sekali. Kalau di mana dia duduknya saf perempuan, kalau boleh ada belakang, dia duduk yang paling belakang. Yang lewat ke depan. Ini hadis Nabi. Kalau ada yang muslimat kadang dia protes juga. Macam mana Ustaz? Dia tak faham. Hadis ni nak letak mana? Hadis tu berkata begitu. Lelaki tak ada khilaf. Lelaki memang di depan lah paling baik. Kita rebutlah. Di depan ambil sebelah kanan. Boleh? Jadi maksudnya yang paling belakang lah. Kalau belakang tu katalah ruangan muslimat tu kat dinding, kat dinding tu lah yang paling belakang dia, sebab dia ada berapa saf lagi, ada 10 saf katakan. Jadi siapa yang ke depan, dekat lansir yang depan sekali tu kurang baik lah. Semayang saf kurang baik. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana? Kalau kunsa dia tetap di belakang lelaki. Ni yang tu kalau tak kalau dia ada dua jantina, dia hukum dia masih lagi di depan muslimat ataupun di belakang kanak-kanak lelaki. Dia tak kira dominan. Sebab dia ada dua alat. Maknanya itulah, maksudnya kalau dia ada dua jantina tu, dia janganlah maksudnya menzahirkan dia punya dominan tu. Takut kita tak tahu lelaki macam lelaki kita suruh dia ke depan kan, padahal dia kunsa hukum dia. Kecuali lah dia membuat pembedahan dan sebagainya, dia suka lelaki contoh kan, dia kekalkan lelaki tu, jadi dia buat pembedahan dan sebagainya. Mungkinlah kita dah anggap dia satu jantina aja. Ini khunsa ni sebab ada dua, dia berdasarkan dua jantina ni. Ya. Pakaian tu. Memang susah nak kita nak apa ni, nak menentukan benda tu memang agak sukar Yalah. Maknanya kalau dia khunsa, dia tak boleh menampakkan diri dia perempuan ataupun menampakkan diri lelaki lah. Macam mana tu, pakai apa tu? Pakaian dia. Susah juga tu. Tapi hukum dia begitu. Kalau khunsa ada dua alat, dia duduk di belakang lelaki, kanak-kanak lelaki dan di depan muslimat. Memanglah, maknanya kita kena pastikan kalau dia datang semayang, dia kena istiharkan diri dia. Saya ni khunsa. Kalau dia seorang-seorang, tak apalah, tak ada orang muslimat, tak ada kan, dia nak semayang mana-mana, tak apalah. Tapi kalau dia ada muslimat, ada kanak-kanak, mana tempat dia tu dia di belakang kanak-kanak. Kalau dari segi soft dia. Boleh Betul? Okey. Yang keempat dan yang kelima. Jika yang datang mengikut imam itu seorang perempuan dan dua orang lelaki, atau dua orang lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki, maka hendaklah dua lelaki itu berdiri di belakang imam
dan perempuan berdiri di belakang dua lelaki itu. Begitu juga kanak-kanak hendaklah berdiri di belakang dua lelaki itu dengan seorang diri, dan perempuan berdiri di belakang kanak-kanak lelaki itu. Tadilah sama jugalah. Maknanya kalau ada jemaah lelaki, makmum lelaki, di belakang lelaki itu makmum kanak-kanak, belakang makmum kanak, barulah jemaah ataupun makmum perempuan. Susunan dia, itu maksudnya. Baik, yang keenam. Jika yang datang mengikut imam sekumpulan, ramai, sekumpulan lelaki dan kumpulan kanak-kanak lelaki, maka hendaklah kumpulan lelaki berdiri dalam satu saf atau berada saf di belakang imam, dan kumpulan kanak-kanak lelaki berdiri di belakang mereka. Menurut satu qaul yang lain, seorang kanak-kanak lelaki hendaklah berdiri di antara dua lelaki supaya dia dapat belajar mengerjakan perbuatan solat. Jika kumpulan perempuan turut serta dalam jemaah itu, maka hendaklah mereka membuat saf di belakang kumpulan kanak-kanak lelaki. Kalau ada seorang kanak-kanak lelaki, seorang tu kita tak letak di belakang seorang-seorang lah. Jadi kita campurkan dengan jemaah lelaki itu. Kerana bila dia seseorang saya sebut tadi, dia tidak dianggap sah. Jadi makruh bagi dia, bagi kanak-kanak. Jadi ditarik ke depan, dan dia duduklah antara dua lelaki tadi, membentuk satu saf. Kanak-kanak yang seorang tadi. Kalau dia berdua atau bertiga, maka bolehlah bentuk saf yang baru. Kalau seorang ataupun dua orang, kalau seorang, tertarik dah ke depan sekali. Kurang-kurangnya di sini dia kata boleh belajar mengerjakan perbuatan solat. Ya, sebab itu kanak-kanak ni tuan-tuan, kalau anak-anak kita yang dah akhir balik kan, terutamanya nak masuk bulan Ramadan, anak kita dah bersunat lah, semayang dengan kita sebelah kita, jangan letak di belakang. Sebelah kita, supaya bila dia berada di antara jemaah-jemaah yang lain, dia akan belajar, dia akan tertib, dia akan diam. Kalau letak dengan kanak-kanak belakang, dia akan main lah. Kanak-kanak kita dah sunat lah, boleh duduk depan. Kalau belum sunat, tak apalah, boleh tak belakang. Kerana bila belum sunat, dia, kalau mazhab kita, dia anggap putus saf. Kerana kanak-kanak yang belum sunat ni, dia anggap najis. Sebab tu dia kena disunat dulu. Bila nak sunat, letakkan di depan, tak ada masalah. Letak sebelah kita, dia tidak dianggap putus. Kanak-kanak tak putus, kecuali kalau dia belum bersunat. Dan sunat tak apa, letak di depan. Jadi jangan kita biarkan belakang, dia main kat belakang, jumpa kawan-kawan dia, langsung dia tak belajar macam mana nak solat. Perhatian. Peraturan ini berlaku apabila semua kumpulan itu hadir serentak pada permulaan hendak mendirikan solat. Jika mereka hadir setelah saf-saf jemaah itu siap diatur, maka mereka yang terdahulu di barisan hadapan itu tidak diundurkan ke belakang, kecuali perempuan hendaklah diundurkan ke belakang. Jadi yang saya sebut tadi, kalau semua datang awal, ada jemaah lelaki, dewasa, ada kanak-kanak, ada perempuan, susun siap-siap. Sebab dia datang serentak. Tapi kalau tak datang serentak, contohnya, mula-mula ada dua orang lelaki kan, jemaah lelaki dewasa, sembahyang imam bertiga. Lepas tu datang pula perempuan kan, perempuan kanak-kanak belum lagi. Kata kanak-kanak last kali, dia perempuan datang, perempuan belakang lelaki lah. Belakang lelaki. Tiba-tiba kanak dia datang, budak-budak datang. Bila budak-budak datang, muslimat ni dia kena undur secara sendiri, dia undur ke belakang. Dalam semayang dia diundur, bagi peluang kanak-kanak lelaki masuk di belakang jemaah lelaki dewasa tadi. Dia datang tak sama waktu kan? Begitu. Maknanya muslimat dia kena berundur lah. Kalau dia tengok ada kanak-kanak yang baru sampai, jadi kanak-kanak ni jangan duduk belakang muslimat pula. Kanak-kanak ni di depan muslimat dan di belakang muslimin. Begitu. Ini kalau datang waktu yang berbeza. Okey.